Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan umum yang ada di dalam solat fardu dan di dalam solat sunat yang seterusnya, iaitu kelebihan bacaan ketika i'tidal. An Rifa'ah ibni Rafi' Az-Zurqi radhiyallahu ta'ala anhu qala: Kunna yawman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu sallallahu alaihi wasallam minar rak'ah, qala sallallahu alaihi wasallam, sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Falamman sarafa qala sallallahu alaihi wasallam, manil mutakallim? Qala ana. Qala sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu bid'atan wa thalasin malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kami pernah suatu hari solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Sayyiduna Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala baginda daripada rokok, iaitu ketika i'tidal, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Sami'allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar sesiapa yang memujinya. Ketika mana dalam sembahyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun selepas daripada rokok untuk berdiri tegak, itu yang namanya i'tidal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Sami'allahu liman hamidah, seperti mana yang dibaca orang-orang yang sembahyang pada hari ini, kerana menuruti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi. Bila bangun daripada rokok pergi pada i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Maka Nabi SAW bangkit daripada rokok, Nabi membaca Sami'allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar siapa yang memujinya. Seorang laki-laki di belakang baginda SAW membaca. Tiba-tiba hak yang belakang Nabi ni, iaitu makmum. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang sembahyang di belakang Nabi menjadi makmum. Maka bangun juga daripada rokok, maka membaca Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Maka seorang laki-laki tadi yang belakang Nabi sembahyang tu, dia bangun juga bangkit daripada rokok, pi pada i'tidal, maka dia baca bacaan yang ini, tuan-tuan. Rabbana walakal hamd. Itu biasa kita baca. Kemudian ditambah lagi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Artinya apa? Wahai Tuhan kami, Rabbana walakal hamd, bagimu segala pujian yang sempurna ya Allah. Hamdan katsira, banyak baik dan penuh keberkatan kepadanya. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, banyak baik dan penuh keberkatan padanya. Falamman sarafa, bila mana selesai saja solat,
Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, habis-habis mayang ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpaling, hak tanya di kalangan sahabat Nabi hak yang jadi makmum tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Manil mutakallim? Siapa tadi yang membaca bacaan itu? Nabi paling ya tuan-tuan, lepas mayang Nabi tanya, manil mutakallim? Siapa yang tadi yang baca bacaan itu? Bacaan apa? Ketika mana bangun daripada rokok pi pada i'tidal, dia membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Artinya satu bacaan yang ditambah. Yang lazimnya biasa sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ham. Tetapi seorang sahabat Nabi yang belakang, semayang belakang Nabi tu, dia tambah bacaannya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka Nabi tanya, manil mutakallim? Siapa yang baca doa tadi ketika mana tengah semayang, bangun daripada rokok? Lalu lelaki tersebut dia jawab, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang baca bacaan tadi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, raaitu, bila kamu baca bacaan tersebut, aku telah lihat bid'atan wa salasin malakan, aku telah lihat 30 lebih para malaikat datang, yabtadirunaha, berlumba-lumba, ayyuhum yaktubuha awal, berlumba-lumba dok malaikat, lebih kurang 30 lebih malaikat datang berlumba-lumba, siapakah antara mereka yang mula-mula sekali mencatat pahalanya, iaitu yang membaca hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Malaikat berlumba-lumba nak mencatat siapa yang pertama yang mencatat pahala dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita berkenaan tentang fadilat bacaan ketika i'tidal ini. Apa bacaannya? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bila satu orang semayang, dia bangun daripada rokok, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ham, kemudian ditambah bacaan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka kata Nabi SAW, aku lihat lebih kurang 30 para malaikat berebut-rebut untuk mencatat pahala orang yang menyebut bacaan tersebut ketika mana bangun daripada i'tidal. Maka oleh itu disarankan kepada kita yang kita tiap-tiap hari sembahyang, sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, yang Allah Subhanahu wa taala dah pilih kita di kalangan orang yang dapat jaga sembahyang, dapat pelihara sembahyang, maka ambillah amalan ini untuk dibaca sebagai bacaan tambahan ketika mana i'tidal, kerana diakui oleh Nabi SAW. Nabi SAW tak bantah, Nabi SAW tidak menolak, apatah lagi Nabi SAW nak marah. Sedangkan tuan-tuan, apa yang dibuat oleh satu orang sahabat tadi yang duduk semayang belakang Nabi tu, yang dia bangun daripada rokok pergi pada i'tidal, yang dia membaca bacaan tambahan tadi hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi, Nabi SAW tidak mengajar pun. Nabi tak mengajar, Nabi tak sebut, sekalian kamu nanti masa semayang bangkit daripada rokok pi pada i'tidal, tambah bacaan ni.
Selepas sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ham hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nabi tak sebut, tuan-tuan. Nabi tak ajar kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Bahkan bila mana disebut oleh seorang sahabat tak kala mana sembahyang, di dalam sembahyang, maka dibaca disebut ketika mana i'tidal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, maka Nabi SAW tidak membantahnya, bahkan Nabi mengiyakan, membenarkan bacaan tersebut di dalam sembahyang. Kerana kata Nabi SAW, bila kamu baca saja bacaan tambahan tersebut, selepas kamu baca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ham hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, ra'aitu bid'atan wa salasinna malakan. Aku lihat lebih kurang 30 para malaikat. Yabtadirunaha, mereka berebut-rebut untuk mencatat pahalanya siapa yang pertama yang dapat mencatat pahalanya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka oleh itu ini amalan yang sedikit, bahkan mudah, tetapi ganjarannya sangat besar. Maka sayuginya kata ulama, jangan lepaskan peluang, kerana ia telah membenarkan oleh Nabi SAW. Bahkan bukan satu perkara yang bid'ah yang tak dibuat oleh Nabi SAW, tetapi dibuat oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahkan dibenarkan oleh Nabi SAW. Sebab sesuatu perkara yang walaupun Nabi tak buat, Nabi tinggalkan, tetapi tidak boleh sewenang-wenangnya seseorang itu menghukumkannya ia adalah haram, apatah lagi bid'ah. Kerana dalam kaedah ada menyebut at-tarku la yufidu tahrim. Perkara yang ditinggalkan oleh Nabi, zaman Nabi tak buat, zaman Nabi tak lakukan, maka hari ini kita nak buat satu perkara yang bukan sewenang-wenangnya untuk menghukumkan ianya haram. At-tarku la yufidu tahrim. Jangan kita mudah-mudah untuk menghukumkannya haram, kerana tidak ada satu sabit daripada hadis Nabi yang mengharamkannya, melainkan didatangkan dalil hadis yang jelas mengharamkannya, maka itu perkara yang haram. Maka kita khawatir, tuan-tuan, bila kita menyatakan sesuatu perkara yang walaupun Nabi tak buat, Nabi tinggalkan, kita sendiri yang mengeluarkan hukum, itunya bid'ah, itunya bukan sunnah, itunya haram, na'udzubillah. Bahkan kita menyatakan sesuatu yang Nabi SAW tidak mengharamkan. Nabi SAW tidak pernah pun menyatakan ia itu tidak boleh dan sebagainya. Maka kita pula yang mendahului Nabi SAW dalam perkara tersebut. Sebab tu hati-hati dalam penyataan, tanggapan, pemahaman kita tentang perkara yang tidak dibuat oleh Nabi SAW, kerana selagi mana tidak ada dalil nas yang mengharamkannya, maka tidak jadi masalah. Maka seperti mana contoh yang dibuat oleh satu orang sahabat yang belakang semayang di belakang Nabi SAW. Nabi tidak ajar, Nabi tidak sebut bacaan tersebut, tetapi sahabat tersebut menambah bacaan tersebut dalam sembahyang ketika mana i'tidal, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Bahkan Nabi SAW mengiyakan bacaan tersebut, membenarkan bacaan tersebut, kerana kelebihannya sangat besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bacaan ini boleh untuk kita amalkan sama ada kita dalam solat fardu maupun solat sunat. Dalam solat fardu pun boleh, dalam solat sunat pun boleh. Sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat ba'diyah. Sembahyang sunat qabliyah ada rakaat tak? Ada. Sembahyang sunat ba'diyah ada rakaat tak? Ada. Sembahyang sunat duha ada rakaat? Ada. Sembahyang sunat isyraq ada rakaat? Ada. Sembahyang sunat tahajud ada rakaat? Ada. Apatah lagi sembahyang fardu 5 waktu ada rakaat? Ada. Maka setiap bagi sembahyang, sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat, maka sayugianya kata ulama, maka ditambahkanlah bacaan tersebut
agar kita dapat meraih kelebihan fadilat membaca bacaan tersebut ketika mana i'tidal, sama ada sembahyang fardu maupun sembahyang sunat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Dan seterusnya fadilat secara umum di dalam solat fardu, di dalam solat sunat juga, iaitu fadilat sujud. An Ma'dan bin Abi Talha Ay-Ya'mari radhiyallahu ta'ala anhu qala laqitu Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah aw qala qultu bi ahabbil a'mali ila Allah fasakata summa sa'altuhu fasakata thumma sa'altuhu thalisah faqala sa'altu an zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sallallahu alaihi wasallam alaika bikasratis sujudi lillah fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hattan anka biha khati'atan. Qala Ma'dan thumma lakaitu Abu Darda fasa'altuhu faqala li misla ma qala li Thauban. Daripada Ma'dan bin Abi Talha Ay-Ya'mari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku telah berjumpa dengan Thauban. Satu hari, kata beliau, dia telah jumpa salah seorang daripada sahabat Nabi SAW, namanya Sauban. Maula ni hamba yang dibebaskan oleh tuan dia. Maula kepada Rasulullah SAW. Jadi Sauban ni merupakan hamba yang telah dibebaskan kepada Rasulullah SAW. Lalu aku pun berkata, beritahulah kepadaku suatu amal yang boleh aku amalkan. Maka dia minta kepada Sauban, dia kata apa? Boleh tak beritahu aku satu amalan yang kalau boleh aku dapat amalkan dalam kehidupan aku dengan amalan tersebut, dan semoga Allah memasukkan aku ke dalam syurga dengan amalan tersebut. Dan mudah-mudahan dengan amalan tersebut, bila aku amalkan, dapat meraih rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, menjadi asbab untuk aku dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab amalan tersebut. Ini permintaan beliau. Dia minta untuk berikan satu amalan. Sebab itu tuan-tuan, kata ulama, kalau kita diberikan kesempatan berjumpa dengan para alim ulama, para masyayikh, para yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi ilmu agama mereka, tuan-tuan, melebihi daripada kita, ataupun mereka yang saleh, mereka yang takarub, hampirnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan jangan lepaskan salah satunya apa? Jumpa, minta satu-satu amalan. Jangan biarkan gitu saja, tuan-tuan. Sebab salah satu daripada perkara yang Nabi SAW sebut, yang perkara akhir zaman yang pertama sekali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Tapi bukan maksudnya ilmu tu diangkat itu, tetapi dimatikan alim ulama. Maka satu kerugian yang besar keberadaan kita bersama mereka. Kita bersama mereka, duduk bersama mereka, bersubah dengan mereka, tapi kita tak minta pun apa amalan-amalan yang boleh dia beri untuk kita amalkan. Maka sebab itu tuan-tuan, kata para masyayikh, kalau jumpa alim ulama dan sebagainya, jumpa tapi dengan beradab, minta kalau ada amalan-amalan yang boleh saya amalkan, boleh tuan beri amalkan sebagai satu amalan untuk kita amalkan. Itu sebab itu tuan-tuan, nampak sahabat ni dia jumpa sahabat yang lain yang diberikan kelebihan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ada tak satu amalan yang boleh kamu berikan kepada aku, yang aku amalkan, asbabnya nanti
menyebabkan aku masuk ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia yakni Ma'dan berkata, aku telah berkata, amalan yang paling dicintai di sisi Allah. Ataupun dia kata, ada tak amalan yang bila aku amalkan yang menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala kasih cinta kepada aku. Dia yakni Sauban diam. Tak, Sauban ni bila ditanya ada tak amalan yang boleh aku amalkan, dia diam je tuan-tuan. Fasakata, dia tak cakap apa-apa pun. Ni tawaduk tuan-tuan. Dia malu segan, dia tawaduk, dia diam je, dia tak cakap apa. Kemudian aku bertanya kepadanya, kemudian dia tanya lagi kepada Sauban, ada tak amalan yang boleh aku amalkan yang menjadikan aku ni asbab aku dapat masuk syurga? Fasakata, dia diam lagi. Kemudian aku bertanya kepadanya untuk kali ketiga. Lalu dia menjawab, aku telah bertanya perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ketiga tuan-tuan baru Sauban dia sebut. Dia kata soalan tersebut aku pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak amalan-amalan yang bila aku amalkan amalan tersebut asbab untuk aku dimasukkan ke dalam syurga? Soalan tersebut Sauban pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hendaklah kamu memperbanyakkan sujud kepada Allah. Nabi jawab apa? Alaika bikasrati sujudi lillah. Banyakkan kamu sujud kepada Allah. Apa maksud banyakkan sujud tuan-tuan? Apa makna? Apa makna banyakkan sujud? Tak lain dan tak bukan, artinya banyakkan sujud kepada Allah, banyakkan solat. Kerana dalam solat itu ada sujud. Banyakkan solat sunat. Banyakkan solat sunat. Apatah lagi tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, esok insya-Allah kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Maka salah satu di dalam bulan Ramadan hendaklah kita memperbanyakkan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Salah satunya apa? Solat sunat diperbanyakkan. Kalau duha sekarang kita buat 2, usahakan tuan-tuan dalam bulan Ramadan kita buat 4, kita buat 6, lebih sikit. Sembahyang sunat yang lain kita usaha untuk perbanyakkan. Mana kita banyakkan sembahyang, artinya di situ ada sujud. Kerana kata Nabi SAW, amalan yang mana bila kamu amalkan dapat meraih kasih sayang Allah dan kamu dimasukkan ke dalam syurga, iaitu alaika bikasrati sujudi lillah, iaitu banyakkan solat, khususnya sembahyang sunat. Banyakkan solat sunat, banyakkan tuan-tuan, banyakkan. Maka di sana ada sujud. Banyak mana kita sujud kepada Allah, maka insya-Allah menjadi asbab amalan tersebut dikasihi oleh Allah dan kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Maka jawab Nabi SAW, hendaklah kalian membanyakkan sujud kepada Allah. Sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah pasti mengangkat satu darajat kamu dengannya. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kata, bila mana kamu banyak sujud, setiap kali kamu sujud itu, la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan, melainkan setiap kali satu sujud Allah Ta'ala angkatkan kamu satu darajat. Maka Allah Ta'ala mengangkatkan satu darajat kamu dengannya dan memadamkan satu kesalahan, yakni dosa daripada kamu dengannya. Bahkan dengan sujud tersebut, wa hatta anka biha khati'atan, Allah Ta'ala hapuskan satu kesalahan, yakni dosa daripada kamu dengannya sebabkan sujudnya tadi. Ma'dan radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kemudian aku telah berjumpa dengan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu aku bertanya kepadanya, yakni tentang perkara yang sama. Kemudian Ma'dan tadi dia berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi SAW yang lain. Siapa dia?
Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia tanya perkara yang sama. Lalu dia jawab, kepadaku sama sahaja seperti apa yang dijawab oleh Sauban kepadaku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini satu lagi fadilat sujud. Bila mana kita sembahyang fardu pun ada sujud, kita sembahyang sunat pun ada sujud. Maka dari segi fadilat secara umum sama tuan-tuan. Jika kita sembahyang fardu, di sana pun ada sujud, sembahyang sunat pun kita sujud. Maka oleh itu tuan-tuan, perbanyakkanlah sembahyang-sembahyang sunat agar kita banyaknya sujud, maka kita banyak mendapat meraih kelebihan. Mana sujud itu kerana hampirnya seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tuan-tuan bahawasanya bila mana kita sujud itu Allah taala angkatkan satu darajat, Allah taala hapuskan satu dosa daripada dosa-dosa yang kita buat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita sujud tuan-tuan, khususnya sembahyang sunat, ulama menyarankan kalau boleh setiap kali kita sujud, khususnya sujud yang terakhir, minta 3 perkara tuan-tuan. Minta 3 perkara. Sembahyang sunat tuan-tuan, sembahyang sunat, sujud yang terakhir tu minta 3 perkara. Yang pertama, ulama suruh kita minta supaya ditetapkan hati kita kepada agama Allah. Sujud yang terakhir tu, lepas tasbih tu, maka minta yang pertama ditetapkan hati kita pada agama Allah. Allahumma inni as'aluka ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Yang pertama, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku dalam agama. Yang kedua, minta apa? Minta agar kita mati husnul khatimah. Husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Kita minta supaya mati husnul khatimah. Dan yang ketiga tuan-tuan, minta sebelum kita mati kita sempat taubat kepada Allah. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qablal maut. Ini tuan-tuan, lepas ni usahakan setiap kali lepas sembahyang sunat 3 perkara ni mohon kepada Allah Ta'ala, kerana 3 ni perkara yang amat penting tuan-tuan untuk keperluan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan nanti insya-Allah dapat amalkan dalam sujud yang terakhir sembahyang sunat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, fadilat yang terakhir secara umum dalam solat fardu dan juga sembahyang sunat, iaitu fadilat selawat. Dalam satu hadis riwayat Imam Nasa'i, an Anasin ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi 10 salawatin wa hutas anhu 10 khati'at wa rufi'as lahu 10 darajat. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat atasku dengan sekali selawat, Allah akan berselawat, yakni memberi rahmat atasnya 10 selawat, yakni rahmat. Dihapuskan 10 kesalahan, yakni dosa daripadanya, dan diangkat 10 darajat untuknya. Maka ini merupakan sama, ada fadilat secara umum di dalam sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat. Maka sebab itu bila kita tak tinggalkan sembahyang sunat pun mendapat kelebihan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana adanya kita selawat pada Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, tanda kasih dan cinta kepada Nabi, dan kita ada hubungan dengan Nabi SAW, dan asbab Nabi kenal kita, jalannya tuan-tuan dengan selawat. Jalannya dengan selawat. Maka banyakkan selawat Nabi SAW, nescaya banyaklah Nabi SAW akan ingat kita, ambil perhatian kepada kita.
Dan yang seterusnya fadilat tasbih. Apa makna tasbih? Tasbih subhanallah. Fadilat tahmid alhamdulillah. Takbir Allahu akbar. Tahlil la ilaha illallah. Dan segala bacaan-bacaan lain. Maka setiap tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan bacaan-bacaan lain yang dibaca dalam solat sunat, semuanya mempunyai fadilat, iaitu kelebihan yang tersendiri seperti mana yang disebutkan dalam banyak-banyak hadis-hadis Nabi SAW. Begitu juga tuan-tuan, fadilat kelebihan mengerjakan solat sunat ab'ad dan hay'ah. Mengerjakan, bukan solat sunat, mengerjakan perkara-perkara sunat ab'ad dan hay'ah. Tuan-tuan, dalam sembahyang perkara sunat ni ada dua. Yang pertama sunat ab'ad, yang kedua sunat hay'ah. Dalam mazhab Syafi'i, bila mana tertinggal sunat ab'ad, maka disunatkan untuk kita sujud sahwi. Itu dalam mana? Dalam kita meninggalkan perkara sunat ab'ad. Ataupun sunat hay'ah tidak perlu. Sebab tu dalam praktikal solat sunat rawatib, solat sunat yang mengiringi solat fardu ni, adanya sunat-sunat ab'ad, adanya sunat-sunat hay'ah. Mengerjakan sunat-sunat itu mempunyai fadilat, kelebihan dan ganjaran masing-masing. Maka sebab itu tuan-tuan, sayuganya kata ulama, jangan kita abaikan, apatah lagi tinggalkan tuan-tuan perkara-perkara sunat tersebut, sama ada sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Maka itu menyempurnakan tuan-tuan sembahyang kita ke hadratillahi subhanahu wa ta'ala, dengan kita melaksanakan, mengerjakan sunat-sunat ab'ad dan hay'ah dalam solat yang kita kerjakan. Mudah-mudahan memberikan kita kekuatan, rangsangan dan motivasi untuk kita terus tuan-tuan dapat melaksanakan solat-solat sunat, kerana ia dapat menghampirkan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah pada yang akan datang kita akan masuk apa kelebihan solat rawatib setiap hari secara umum. Apa jenis-jenisnya tuan-tuan dan kelebihan-kelebihannya. Mudah-mudahan kita dapat rebut, kita dapat usahakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita banyak doa Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, taufik, hidayah, agar kita dapat istiqamah terus melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutamanya dalam kita mengerjakan, melaksanakan solat sunat rawatib ini. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat, kita dapat amal dan sampaikan. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.